Selamat sejahtera kepada cikgu. Nama saya ialah Saminda Lim Sin Ing. Saya dari kelas 4 Belian. Di sini, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada guru mata pelajaran sejarah, iaitu Cikgu Fauzia, Saleh kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar dan bimbingan sehingga tugasan ini berjaya dilaksanakan. Kesabaran cikgu memberikan tunjuk ajar amat saya hargai. Ucapan terima kasih juga saya tunjukkan kepada kedua-dua ibu bapa saya, iaitu Ling Kui Chuan dan Ho Li Hun, melaksanakan setiap tugasan. Keikhlasan mereka memberikan bantuan sama ada dari segi masa, tenaga, dan kewangan amat saya sanjungi. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih ini juga saya ucapkan kepada datuk dan nenek saya, iaitu orang sumber yang telah sudi berkongsi ilmu dan maklumat yang diperlukan untuk melengkapkan tugasan ini. Tidak dilupakan juga ucapan terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan saya, iaitu Yo Ziqi Joyi, De Yuyen dan Rebecca Lawenci kerana telah bekerja sama dan membantu menyiapkan tugasan ini. Sesungguhnya, pengalaman dan pengetahuan yang saya perolehi amat bermakna. Sekian terima kasih. Pengenalan. Konflik dunia yang merangkumi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua tercetus akibat perkembangan imperialisme dan nasionalisme dalam persaingan merebut kuasa politik dan ekonomi. Perang Dunia bermula di Eropah, kemudiannya merebak ke Asia Pasifik. Pemerintahan tentera Jepun di negara kita telah mencetuskan tindak balas rakyat dan menyemarakan nasionalisme dalam kalangan rakyat. Dapatan kajian faktor kedatangan Jepun di negara kita. Eksploitasi sumber bahan mentah. Jepun ingin mengeksploitasi kekayaan bahan mentah di negara kita untuk keperluan perindustrian, ekoran, perbaharuan, energi, dan operasi ketenteraan Jepun. Selain itu, Tanah Melayu merupakan pengeluar utama biji timah dan getah di dunia dan menghasilkan emas, biji besi, arang batu, dan bauksit. Sasaran utama Jepun terletak di Sarawak untuk mendapat sumber minyak, terutamanya di Miri dan Luntong. Pendudukan Jepun terhadap negara kita merupakan sebahagian daripada rancangan menjayakan pembentukan kawasan lindungan kemakmuran Asia Timur Raya untuk menggugurkan ekonomi Jepun. Kepentingan strategi ketenteraan. Kedudukan strategi negara kita sesuai untuk ketenteraan. Singapura merupakan pangkalan tentera laut British yang terletak di hujung semenanjung Tanah Melayu. Pangkalan tersebut sangat penting bagi membuka laluan penguasaan Jepun terhadap telangka minyak di Sumatera. Selain itu, Pulau Borneo pula penting untuk menjayakan operasi penaklukan tentera Jepun di Pulau Jawa. Dasar pendudukan Jepun di negara kita. Dasar pentadbiran. Pentadbiran tentera Jepun. Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran untuk membentuk kawasan pertahanan khas dan terletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Singapura.
pada April 1944. Tanah Melayu dan Sumatera ditakluk secara berasingan kerana terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi di bawah pentadbiran British dan Belanda. Tanah Melayu dan Sumatera digabungkan pentadbirannya pada awal dan diasingkan. Singapura dikenali Sainan II, Pulau Cahaya Selatan. Negeri Perlis, Kedah, Kelantan, dan Terengganu dipindahkan di bawah pentadbiran Thailand. Sarawak, Sabah, dan Brunei pula digabungkan menjadi satu unit pentadbiran Borneo, diketuai oleh Gubernur Jeneral dan diletakkan di bawah pasukan tentera Jepun ke-37 berpusat di Kuching. Dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Pentadbiran tentera Jepun mengiktiraf Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu, serta diberikan bayaran pencen seperti sebelum perang. Kedudukan Baginda sebagai Sultan di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun. Pengiktirafan tersebut dibuat semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada bulan Januari 1943. Dasar terhadap kepimpinan tempatan. Pentadbiran tentera Jepun memberikan peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang pendidikan dan pengenalan ke jawatan yang lebih tinggi, bertujuan mengatasi masalah kekurangan pegawai dan mendapatkan sokongan pendudukan. Jepun menubuhkan Institut Latihan Pemimpin-Pemimpin Muda atau Kyokurenjo untuk melatih dan menanamkan semangat perjuangan cinta politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Dasar ekonomi. Jepun melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan diperkenalkan bagi mengawal selia pelubusan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baharu bagi sumber tempatan. Rancangan perindustrian 5 tahun diperkenalkan bertujuan membangunkan industri tempatan dan memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan sedia ada. Mata wang Jepun dicetak menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Dasar sosial pendidikan. Penutup sekolah Inggris dan China. Bangunan sekolah tersebut digunakan untuk keperluan pentadbiran tentera Jepun. Sistem persekolahan Jepun diperkenalkan untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat. Hako Ihu. Mencapai teknologi industri, meningkatkan disiplin dan menerapkan nilai Jepun. Jepun berusaha untuk memupuk nasionalisme Asia, menghapuskan pengaruh Barat dan menanam kesetiaan kepada Jepun melalui bidang pendidikan. Sikap Jepun terhadap agama. Bagi membentuk kegiatan penenang pendudukan Jepun, Jepun menghormati agama Islam dan adat Melayu serta tidak campur tangan dalam adat resam tempatan. Kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama diteruskan semula. Majlis Agama Negeri dibentuk dan persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan Kuala Sangka. Jadual dan penghasilan makanan.
Jepun memperkenalkan ordinan kawalan barangan dan bahan penting untuk mengawal kekalahan barangan akibat kekurangan makanan. Contoh makanan dikuasakan untuk mengawal perjuangan barangan keperluan asas seperti beras, garam, dan gula. Jepun penduduk menanam bahan makanan sendiri melalui kempen tanpa lebih banyak makanan untuk mencukupkan makanan dalam negeri. Keperitan hidup menjadikan penduduk negara kita lebih kreatif dalam kehidupan. Mereka berdikari dan menghasilkan ciptaan baharu berasaskan bahan tempatan untuk kelangsungan seperti menghasilkan tempe daripada biji ketan. Layanan terhadap penduduk. Pentadbiran tentera Jepun memberikan layanan berbeza-beza mengikut kaum berdasarkan kepentingan tentera Jepun. Perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Regimen Askar Melayu membentang pertahanan tanah. Regimen Askar Melayu bersama tentera British membentang tentera Jepun di Kelantan dan Singapura. Penentangan MPAJA. Memerintah Tanah Melayu selama 14 hari pada tahun 1945 selepas Jepun mengaku kalah. Dalam 14 hari berdarah itu, ramai orang Melayu, Cina dan India dibunuh kerana diangkat kaki tangan pentadbiran atau memberi pertolongan kepada Jepun masa pemerintahan. Mereka dijatuhkan hukuman melalui Mahkamah Kangaku dengan kampung dan pekan digebuk. Force 3136 ditubuhkan oleh British dan mendapat latihan di India dan Sri Lanka lalu dihantar ke Tanah Melayu bekerja sama dengan gerila Melayu untuk mengumpulkan maklumat, melakukan sabotaj, dan menyebarkan propaganda, dan membuat persiapan untuk British melancarkan operasi Jipper. Kerjasama MPAJA dan Force 136 pada bulan Disember 1943. MPJA dan Force 136 yang mewakili tentera British telah mengadakan perjanjian kerjasama untuk melawan tentera Jepun. Dalam kerjasama ini, MPAJA mendapat bantuan senjata, ubat-ubatan, kewangan, dan latihan ketenteraan daripada tentera British. Kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJA. Gerila Cina dari Parti Kuomintang PKT bersetuju bekerja sama dengan MPAJA. Penentangan individu. Gao Chan Cheng. Beliau menggunakan nama samaran Lion of Malaya, menyebarkan risalah anti-Jepun secara teratur. Selain itu, beliau berjaya menghadiri sedang apa tentera Jepun dengan menyamar sebagai wartawan dan melakukan sabotaj landasan terhadap kereta api serta berjaya menjejaskan pengangkutan tentera Jepun. Saibi Katikasu. Beliau seorang jururawat. Beliau mengendalikan sebuah klinik di Ipoh dan suaminya Dr. Abdom. Mereka memberi bantuan ubat-ubatan kepada gerila anti-Jepun. Beliau menyembunyikan radio dan berkongsi maklumat dengan gerila anti-Jepun.
Namun kegiatan mereka terbongkar dan diangkat oleh tentera Jepun. Gerakan anti-Jepun di Sarawak dan Sabah. Operasi Semut. Siri operasi peninjauan yang dilakukan oleh unit khas jet Australia untuk menentang Jepun di Sarawak, melatih orang tempatan menjadi pasukan gerila anti-Jepun. Kebakaran anggota tempatan dalam seluruh bumi Sarawak penting dalam merancang taktik perang gerila. Pemberontakan Jesselton. Pemberontakan Jesselton, penentangan terhadap pendudukan tentera Jepun di Sabah diketuai oleh Albert Crow. Pada bulan Oktober 1943, kumpulan Albert Crow melancarkan serangan terhadap penjabat pentadbiran Balai Polis dan Kemudahan Tentera di Raja Jepun serta membunuh tentera Jepun di Jesselton, Kotak Beluk, Mengata, dan Tuaran. Tentera Jepun kemudian melancarkan serangan balas dengan pantas dan kejam. Perkampungan di pesisiran pantai diserang dan dibom. 100 orang disua, siasat dan disesat sehingga mati dalam usaha mencari pembimbingan dan anggota pemberontak. Pada bulan Desember 1943, Albert Crow menyerah diri dengan harapan dapat menamatkan serangan balas tentera Jepun terhadap orang awan. Beliau bersama-sama dengan 175 orang lain dihukum bunuh di Pertagas, manakala 131 orang dipenjarakan di Labuan. Selain itu, terdapat pasukan gerila anti-Jepun yang dipimpin oleh Dato' Mustafa Dato' Harun. Keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Kekalahan tentera Jepun dan pengakhiran Perang Dunia Kedua. Amerika Syarikat menjatuhkan bom atom dalam serangan terhadap Jepun pada bulan Ogos 1945. Kekalahan tentera Jepun dan berakhirnya Perang Dunia Kedua, tentera British mendarat semula ke Tanah Melayu. Penguasaan bidang 3 di Tanah Melayu. Tindak balas orang Melayu. Bintang 3 jalin terhadap orang Melayu dan agama Islam orang Melayu membentuk gerakan Fisabilillah yang bertujuan untuk mempertahankan maruah bangsa, hak dan harta serta kelangsungan hidup orang Melayu. Kompromi dan usaha perundingan. Usaha Dato' Onn Jaafar. Dato' Onn Jaafar mengatur perundingan antara Kya Saleh dan pemimpin Melayu dengan ketua bintang 3 di Dewan Perniagaan Cina Batu Pahat. Kya Saleh membebaskan orang Cina yang ditahan di Parit Raja, manakala bintang 3 berhenti menguasaan terhadap Balai Polis Batu Pahat. Kompromi tersebut merupakan usaha untuk mengembalikan keamanan di Johor. Peranan Raja-Raja Melayu, Sultan Bahan dan Sultan Perak mengingatkan untuk berhenti pergaduhan dalam orang Melayu dan orang Cina di daerah-daerah mereka. Raja Melayu juga berbincang dengan penghulu untuk menjalankan kemuliaan selepas perang. Sarawak selepas Jepun menyerah kalah. Ketegangan antara kaum pelaku di Sarawak sebelum tentera Australia mendarat. Berlaku permusuhan antara bekas gerila pribumi dengan orang Cina yang menyokong Jepun di Kanowit. Kesimpulannya, sebagai warga negara Malaysia yang bertanggung jawab, kita perlulah sentiasa mengenang budi tokoh-tokoh yang telah berkorban untuk negara kita. Selain itu, kita hendaklah mengambil iktibar dari peristiwa yang pernah berlaku suatu masa dahulu, supaya kita akan
tetap berjuang demi agama, bangsa, dan negara kita yang tercinta. Akhir sekali, kita haruslah sentiasa bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menimpa negara kita. Sekian, terima kasih.